Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam sehat-sehat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So hari ni seperti mana yang korang tengok sekarang ni kan, aku bersama-sama dengan Encik ZX25R yang dibawakan khas dari Modesaki, Malaysia. Okay, so untuk video kali ni aku akan share serba sedikit aku punya experience, apa yang aku rasa best pasal ZX25R ni kan. So first of all, untuk ZX25R ni, dia datang dalam dua variant color, iaitu yang hijau ni kan, yang aku tengah bawa sekarang ni, dan lagi satu color yang grey tu, apa entah dia punya nama saintifik tu. Dan ianya dijual pada tanda harga RM33,900 Malaysia, tidak termasuk road tax dan insurans, berserta dengan 2 tahun ataupun 20,000 km mileage warranty. So berbekalkan dengan harga yang sebegitu rupa, apa yang korang akan dapat adalah basically sebuah sport bike yang menggunakan enjin 4-stroke inline 4 yang bersesaran 249cc, dan enjin tersebut mampu menghasilkan sekitar 46 sehingga ke 47 horsepower dan juga 22 Nm of torque. Alright, so kalau kita tengok pada dia punya engine spec ni, Encik ZX25R ni boleh dikatakan sport bike yang terpaling powerful untuk kelas 250cc, especially dalam market Malaysia. Selain daripada spek enjin yang tersebut, Encik ZX25R ni juga dilengkapi dengan jajan-jajan yang meriah mah. Dia ada power mode, lepas tu KQS ataupun Kawasaki Quick Shifter, lepas tu dia ada KTRC, Kawasaki Traction Control, dia ada slipper clutch dan macam-macam lagi lah mat. So memang fully loaded dengan gula-gula lah, orang kata memang komplit lah. Itu dari segi dia punya jajan lah. Kalau tengok pula dekat dia punya braking system dan juga sistem suspension tu pun memang meriah teruk lah. Untuk ZX25R ni, dia didatangkan dengan semi floating punya brake disc untuk sistem brake hadapan, digandingkan pula dengan radial mounted 4 piston caliper, dipasangkan pula dengan Encik dual channel ABS. So maksudnya braking system memang safety dan cengkam teruk lah. Dari segi suspension pula, untuk suspension depan dia menggunakan USD fork daripada Showa SFFBP dan untuk monoshock belakang pun dia datang dengan preload adjustable punya monoshock lah. Itu belum lagi nak cerita pasal dia punya RAM air system lah, apa kejadah semua. Pada aku, untuk ZX25R ni, aku boleh kategorikan dia sebagai sport bike 250cc yang terpaling komplit dan yang terpaling high end lah, sesuai dengan tanda harga RM33,900 dia tu kan. So itu serba sedikit basic information yang korang patut tahu pasal Encik ZX25R ni. Dan seterusnya aku nak cerita ataupun aku nak share dengan korang aku punya experience, apa yang aku rasa macam best gila bila bawa Encik ZX25R ni. Okay, first of all, seperti mana yang semua orang tahu, disebabkan dia menggunakan engine inline 4. So basically kalau nak dibandingkan Encik ZX25R ni dengan sport bike 250cc yang lain, secara logiknya dia punya berat ni boleh dikira obesity lah, sebab dia punya berat adalah dalam sekitar 184 kg macam tu lah. Kalau nak dibandingkan dengan aku punya X250 dulu tu kan, R25 tu, berat dia dalam 160 lebih kilo macam tu. So dekat situ kita nampak perbezaan yang agak ketara dari segi berat. Cumanya benda yang aku nak highlight dekat sini, walaupun rupamu tidak ku kenal, tapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Walaupun berat dia se-obesity itu, apa yang aku boleh cakap, bila mana aku dapat bawa motor ni kan, aku tak adalah rasa sangat dia punya keberatan tu. Bila kau bawa, kau nak flip ke kiri ke kanan, kau rasa macam tak adalah berat sangat, tak adalah terseksa sangat. Dan bila mana satu-satu motor tu, tak kisahlah dia sport bike ke, naked bike ke, touring bike ke, bila dia dah berat, of course lah akan membuatkan encik ridernya, especially yang tidak cukup inci macam aku ni, merasakan begitu annoying sekali bila terpaksa nak maneuver motor ni secara manual, especially macam nak tolak-tolak pakai kaki ke apa kan. Tapi ianya tidak berlaku bila aku bawa Encik ZX25R ni, sebab seat height dia tak berapa tinggi mat. Seat height dia dalam lebih kurang 765mm kalau tak silap aku. So aku boleh cakap yang walaupun dia sedikit berat, tapi aku rasa macam confident lah kalau kata nak control, nak handle motor ni, sebab dia tak berapa tinggi. Kebiasaannya motor-motor kalau yang cutting-cutting super sport macam gini kan, yang riding position dia yang agak menunduk, biasanya motor-motor seperti itu dia akan datang dalam package lah. Dia datang sekali dengan ketinggian seat height yang tinggi, sampai tahap aku nak cecah sebelah kaki pun payah. Tapi untuk ZX25R ni aku kira macam approve lah. Lepas tu nak bercerita pasal dia punya engine performance, power yang mampu dihasilkan oleh Encik enjin ZX25R ni, dia sangat-sangat linear lah. Kau takkan rasa macam bila kau pulas throttle tu dia pergi secara mengejut. Dia tak rasa overpower lah. Power tu ada, tapi dia rasa linear je. Dan lagi satu, kalau bercerita pasal enjin Encik ZX25R ni, aku nak tunjuk korang satu benda yang aku rasa macam impress gila kau tahu. Kau tengok sekarang ni aku cruising dalam gear 6 pada kelajuan 27 km sejam, 28 km sejam macam tu kan. Lepas tu aku nak macam gradually increase dia punya speed kan.
Nampak? Korang perasan tak? Korang perasan tak apa yang aku nak sampaikan? So bila nak cerita pasal dia punya smooth enjin Encik ZX 2.5R ni kan, macam tadi korang tengok, kalau gear 6, lepas tu cruising pada kelajuan 20-30 km sejam tu kan, kalau motor lain kau rasa dia boleh jalan smooth macam gitu ke? Biasanya kalau motor-motor yang lain, sepanjang yang aku dah bawa lah, aku tak tahulah kalau motor-motor yang mahal-mahal ratus-ratus ribu tu macam mana, tak tahulah kan. Tapi berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan apa yang aku pernah bawa sebelum-sebelum ni, kalau kau dekat gear 6 tu maintain dalam kelajuan rendah, lepas tu kau nak naikkan dia punya speed tu, kau pulas tanpa perlu menurunkan gear, dia dah rasa macam bobok-bobok lah, sebab gear tu tinggi sangat kan. Jadi kau tengok macam aku tunjuk kan, smooth gila. Apa lagi nak cerita? Dari segi power mode, macam biasalah dia ada beberapa mode, termasuklah sport mode, lepas tu dia ada road mode, rain mode dan juga rider mode lah. Untuk rider mode ni boleh custom sekuat mana kau nak letak power dia tu, lepas tu sesensitif mana KTRC tu kau nak set, itu atas diri kau sendiri. Itu dekat rider mode tu kau boleh set secara manual. Dari segi quick shifter, alah mak, ini nak cerita quick shifter ni. So selain daripada bunyi inline 4 yang Encik ZX 2.5R ni mampu hasilkan, ini antara benda yang menarik lah. Dia datang dengan quick shifter dan juga auto blip. Auto blip maksudnya kau boleh downshift tanpa perlu menarik clutch. Macam sekarang kita test dia punya quick shifter daripada gear 3. Mantap babu. Quick shifter dia memang sangat-sangat sedap, sangat-sangat smooth. And then dia punya auto blip pula. Sekarang kita ada dekat gear 6 kan, kita nak drop gear. Aduh mak, mantap babu. So sepanjang aku pakai dan melenjan Encik ZX 2.5R ni, benda-benda inilah yang membuatkan riding experience dia tu memang feeling super bike habis lah. Dengan dia punya posisi yang macam ala-ala super sport macam gini kan, yang tunduk tanpa berbelah bahagi, lepas tu tambah dengan dia punya quick shifter up and down tu, memang sur teruk oi. Dan kebiasaannya motor-motor sport bike macam gini, dia akan perform dan akan rasa best bila kau main corner-corner tau. Sejujurnya daripada apa yang aku rasa, untuk melayan corner dengan Encik ZX 2.5R ni memang syok lah. Dia punya setup suspension yang standard tu, untuk orang-orang yang tidak melayan corner secara agresif macam aku kan, sagak-sagak siku bagai tu, pada aku dia dah cukup okey dah. Tapi benda macam gitu tak ada masalah lah. Kalau rasa macam nak adjust preload dia tu, kau boleh adjust, sebab suspension dia memang datang yang memang preload adjustable punya. Kau boleh adjust ikut keperluan, ikut kesesuaian kau menunggang. Lepas tu tayar dia pula boleh dikatakan agak perform, agak grip bila mana dalam keadaan jalan kering lah. Jalan basah pun dia okey, cumanya untuk aktiviti corner-mengcorner tu mungkin tak berapa sesuai. Aku tak sure. Tak adalah pula aku nak buat gila layan corner time jalan basah kan. Dia menggunakan tayar Dunlop Sport Max GPR 300 kalau tak silap. Secara overall in term of cornering experience tu, pada aku ianya sangat-sangat seronok lah. Untuk motor-motor macam gini kau akan rasa lah, sebab dia sedikit bulky, sedikit gemuk kan, sedikit lebau sikit. So bila motor-motor yang sedikit lebau ni, bila kau nak corner-corner kan, especially yang high speed corner tu, dia punya feeling tu lain macam lah. Kau rasa macam peluk awet je masa nak baring tu. Tiba. Dari segi daily commute, sesuai atau tidak bawa untuk mencelah-celah dan sebagainya kan. Sejujurnya bila aku bawa Encik ZX 2.5R ni kan, bila mana aku perlu untuk mencelah-celah di tengah-tengah jam ke apa ke, aku tak menghadapi banyak masalah selagi mana dia punya sesungut tu boleh dilipat. Pada aku ianya tak menjadi satu isu yang besar lah kalau setakat nak mencilok, mencelah ke apa ke kan. Dan lagi satu, aku rasa disebabkan dia punya seat height tu yang tak berapa nak tinggi tu, buat aku rasa lebih confident lah kalau nak kena buat short turn, sharp turn ke apa ke kan. Ianya boleh dilakukan tanpa rasa was-was. Senang cerita, Encik ZX 2.5R ni sebenarnya praktikal aja kalau kau nak buat untuk kau punya motor kegunaan harian kan, especially kalau kau nak pergi balik kerja dekat kota metropolitan KL ni. Okay, so itu sedikit sebanyak benda yang aku rasa best pasal Encik ZX 2.5R ni lah. Takkan tak ada benda yang tak best. Benda yang tak best tu mestilah ada man. Ada dua benda je lah yang mungkin menjadi tak best untuk ZX 2.5R ni. Yang pertama, dia punya minyak memang kuat lah, sebab inline 4 ni dia seronok bila kau main high RPM tau. So bila kau seronok main high RPM, of course lah kau akan banyak main high RPM. Bila kau banyak main high RPM, of course lah minyak lagi kuat. So itu secara teori dan secara logiknya lah. Dari segi minyak tu mungkin dia kalau nak dibandingkan dengan motor-motor 250 yang menggunakan dua silinder lain, dia mungkin lebih kuat makan minyak. Dan lagi satu dari segi maintenance cost tu, sebab kita kena ingat lah dia pakai inline 4 punya enjin kan. So bila enjin tu dia semakin besar, semakin banyak silinder, dia punya maintenance dan juga cost penjagaan dia pastilah akan menjadi lebih tinggi
banding dengan enjin yang saiz kecil, lepas tu silinder yang sikit, itu mungkin lah benda yang tak syok dia yang itu. Tapi benda yang syok banyak man. So berbaloi atau tidak untuk beli ZX 2Py-R ni, ataupun baik beli motor-motor lain, yang itu lantang korang fikir sendiri. Okay, so okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi.